Jemaat, mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Kami bersyukur Bapa untuk bulan Juni yang kami boleh mulai bersama dengan Tuhan. 天父，我们感谢你可以进入6月份。 Kami bersyukur 5 bulan telah berlalu dalam kehidupan kami di tahun 2025. 感谢你带领我们进入2025年，过了5个月。 Kami percaya semuanya karena Tuhan mengizinkan. 我们相信这一切都是在你允许之下。 Tapi lebih lagi karena Tuhan mau supaya kami mengerjakan pekerjaan 那我 Tuhan. 们也知道你要我们所做的各样事工。 Tolonglah ya Bapa, perlengkapi kami dengan baik. 天父，求你装备我们， Khususnya dalam ibadah ini. 特别在今天的早上崇拜 Supaya, 里， supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran 让我 firman-Mu. 们可以明白你的真理。 Berkatilah ya Bapa kedua hamba-Mu 求 ini. 你祝福你2位仆人， Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. 祝福所有听到的弟兄姐妹， Persatukan kami oleh Roh Kudus-Mu. 让我们在你生灵里面合而为 Sehingga 一， kami sungguh-sungguh mengerti kebenaran-Mu. 让我们都可以明白你的真理。 Dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 靠耶稣基 Kristus. 督圣名， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan belajar dari Yosua pasal 11 ayat 1 sampai 15. 我们一同学习《又述雅记》第11章第1节一直到第11节。 Kita tidak membaca semua ayatnya, 我们没有读整段的经文， tapi ayat 4 sampai ayat 9 dan ayat 15 saja. 第4节到第9节，还有第15节。 Bahasa Mandarin membacakan lebih dahulu, kemudian bahasa 我 Indonesia. 们先用中文来念《又述雅记》第11章第4节。这些王和他们的中军都出来，人数多如海边的沙，并有许多马匹、车辆。这诸王会合，来到米伦水边，一同安营，要与以色列人征战。耶和华对约书亚说：“你不要因他们惧怕，明日这时，我必将他们交付以色列人，全然杀了。你要砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。”第9节，约书亚就照耶和华所吩咐他的去行，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。 Ayat 15. 第15节，耶和华怎样吩咐他仆人摩西，摩西就照样吩咐约书亚，约书亚也照样行。凡耶和华所吩咐摩西的，约书亚没有一件解带不行的。 Ayat 4 sampai 9 saya bacakan. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama mereka dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka dibiarkan lolos. Lalu Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Ayat 15. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada suatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Saudara, demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. 我们已经读了并默想遵行神的话的人有福了。 Saudara, kita akan belajar satu tema yang sangat penting. 我们要学习一个很重要的主题， Totalitas ketaatan. 那就完全的顺服。 Saudara, selama ini kita sudah membahas kitab Yosua. 我们已经学习约书亚记， Saudara, pada waktu di daerah yang bernama Gibeon, 让他们到了这个米伦这个地方， ada terjadi mujizat yang luar 那 biasa. 么发生了一个很大的神迹。 Mujizat itu tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. 那么哪一个神迹是从来没有发生过的，以后也不再会发生？ Di mana di Gibeon itu waktu Yosua dan Israel berperang, 当他们在祭边与这个仇敌征战的时候， saudara, atas permintaan Yosua, matahari berputar lambat. 那么约书亚恳求上帝，让这个太阳的这个行动运转呢缓慢。 Ya, Alkitab mencatatnya matahari seolah-olah berhenti. 那么圣经记载呢，好像是这个太阳已经停止不再运行了。 Menurut ilmu sains, ya, ilmu pengetahuan, itu sebetulnya bukan matahari yang berhenti. 那么按照这个科学的研究，不是太阳那么停止。 Kita tahu saudara bahwa matahari pusat tata surya, bumilah yang mengelilingi 那 matahari. 我们知道是地球是围绕太阳运转的。 Tapi bahasa Alkitab mengatakan matahari seolah-olah berhenti. 那么圣经的语言说明，好像是太阳停止了， Kita katakan juga seolah-olah berputar lambat. 或者是说它旋转的速度缓 Ya, 慢了。 saudara, sebetulnya secara ilmu mungkin adalah buminya yang berputar lambat. 按照设计的这个科学研究，应该说是地球的运行变慢了。 Tapi sekali lagi Alkitab bukan bahasa ilmu pengetahuan. 那我们知道，圣经不是科学的一本书， Alkitab itu adalah bahasa manusia dalam kehidupan sehari-hari. 乃是按照人所能够明白的原语。 Saudara, sampai sekarang kita tahu kita tidak pernah menyebutkan kita menghadap matahari. 今天我们从来没说我们是面向太阳， Tapi kita sebutkan matahari terbit, betul kan? 但我们说这个太阳上升， Kita sebut matahari terbenam. 那我们说太阳落热了。 Ya, bahasa Inggris juga sama, sunrise, sunset, begitu kan? 在英文也是同样一个热出热落。 Ya. Jadi saudara, itu bahasa metafora. 那这是我们能够明白的一般的原语。 Jadi Alkitab tidak boleh dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan. 所以呢，我们不能把圣经的语言跟科学给它相抵触的讨论。 Nah, saudara, ini kejadian yang luar biasa di Gibeon. 那这是在祭边所发生的一个非常大的神迹。 Terjadi karena pertolongan Tuhan yang luar 那 biasa. 是因为上帝非常大的帮助。 Di mana di situ Yosua dan Israel merebut bagian selatan tanah 当 perjanjian. 时约书亚带领以色列人，他们要去夺取南方的应许之 Saudara, 地。 kalau mengingat kembali kisah-kisah yang kita khotbahkan, 若是我们在回想我们所曾经思想的题目， sebetulnya di Gibeon sudah Yosua dan Israel telah melakukan kesalahan yang besar. 那么起初呢，这个约书亚和以色列人在祭边已经犯了一个很大的错误。 Mereka telah dibohongi, ditipu oleh orang-orang 他 Gibeon. 们曾经被这个祭边人所欺骗， Ya, saudara, karena mereka tidak minta petunjuk Tuhan. 因为他们没有求告上帝的带领， Mereka pakai akal 他 manusia 们是凭着自己的这个智慧， sehingga mereka tidak bisa lagi memusnahkan orang-orang Gibeon. 以至于他们不能毁灭祭边人， Saudara, jelas dari situ kesalahan yang luar 那 biasa. 是一个很大的错误。 Tapi saudara, Tuhan tidak melihat kesalahan itu. 但上帝没有看他们的错误， Justru di Gibeonlah terjadi mujizat yang luar 那 biasa. 么在祭边发生一个很大的神迹， Tidak pernah terjadi dan
tidak akan terjadi lagi. 是从来没有发生过的事情，以后也不会再发生。 Jadi saudara, di sini kita melihat anugerah Tuhan. 在这里我们看到上帝的恩典。 Manusia dengan kelemahannya seperti juga Yosua. 那么我们人约书亚都一样有软弱。 Ya, jadi saudara, kalau di Gibeon terjadi mujizat besar, 若是在祭边发生很大的神迹， sementara Yosua dan orang Israel melakukan kesalahan yang besar. 那么约书亚和以色列人他们犯了很大的错误。 Kesalahan itu tanda petik kita sebutkan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. 那么我们可以说呢，上帝不再去计算他们的过错。 Tapi oleh karena Tuhan mau melakukannya untuk Yosua dan bangsa Israel. 但是呢，上帝要为约书亚和以色列人行事。 Nah saudara, setelah mengalami itu maka di bagian utara 那么那个事情过后，现在面对北方的事情， Tuhan memberikan kesempatan kepada Yosua dan Israel. 那么上帝再一次给约书亚和以色列人一个机会。 Oke, kalau di bagian selatan kamu sudah mengabaikan Tuhan. 若是你在南方，你忽略了不求问上 Tapi 帝， Tuhan dengan penuh belas kasihan membuat mujizat yang luar biasa. 那么上帝已经为他们行了很大的神迹。 Sekarang saya berikan kesempatan yang kedua. 那现在呢，我再给你们第二个机 Ini 会， wilayah utara. 这是北方的情形。 Wilayah utara ini wilayah yang begitu kuat dan keras melawan Israel. 那么北方的这些民族，他们很强硬的面对以色列人。 Ayat 4 disebutkan amat banyak rakyat seperti laut. 第4节刚才我们读到他们的人数众多，好像海边的沙。 Ya, amat banyak rakyatnya seperti pasir di tepi laut. 他们人数众多，好像海边的沙。 Bahkan ditambah dengan kereta dan 还 kudanya. 有他们的车辆马匹非常多。 Jadi saudara, seringkali Tuhan itu masih memberikan kesempatan kepada kita. 很多时候呢，上帝给我们第二个机会， Mengapa? 为什么呢？ Karena Tuhan itu panjang sabar. 因为我们的上帝是恒久忍耐， Karena Tuhan itu mau melihat saudara dan saya 他看重我们， sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. 我们是他所选召的一群， Sebagai orang-orang yang dijadikan umatnya. 我们成为他的子民， Dia mau supaya kita menunjukkan totalitas ketaatan. 他也要我们对他有完全的顺服。 Sekali lagi saudara, supaya saudara dan saya menunjukkan totalitas ketaatan. 你我对上帝有完全的顺服。 Saudara, jadi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, 若是上帝还给我们机会， itu bukan karena saudara dan saya lebih baik. 不是因为你我比别人更好， Bukan karena saudara dan saya itu seolah-olah orang yang bisa diandalkan. Tidak. 也不表示你我是可以信靠的。 Tapi karena rahmat Tuhan yang mau supaya saudara merasakan arti ketaatan. 那是上帝要我们学习去体会什么是顺服的意思。 Karena itu saya senang dengan kata-kata dari seorang bernama C.S. Lewis ini. 我很喜欢 C.S. Lewis 讲的一句话。 Obedience is the key that opens every door. 顺服是开启每一个门的钥匙。 Jadi saudara, ketaatan itu adalah kunci yang akan membuka semua pintu yang ada. 就是说，我们有这个顺服的心，就可以开启任何的门。 Saudara, ketaatan adalah salah satu inti dari ajaran Alkitab. 那么顺服是圣经一个很重要的要点教训。 Saudara, Yesus Kristus saja menunjukkan ketaatan yang luar biasa. 主耶稣他也已经显明了对天父的完全顺服。 Filipi pasal yang kedua. 腓立比书第2章， Ketaatannya adalah ketaatan yang total. 那是完全的顺服。 Dia turun dari surga yang mulia. 他从荣耀的天堂进到世界， Bahkan dengan seluruh kerendahan dan kehinaan. 他
完全的谦卑， Dia tidak menganggap kemuliaan itu sebagai hal yang perlu 他 dipertahankan. 没有跟上帝计较要夺取那个荣耀， Dia taat sampai mati. 他顺服以至于死。 Jadi saudara, kalau melihat Yesus Kristus, 当我们看到耶稣基督， itu adalah kunci dari seluruh ajaran Alkitab. 他也是整个圣经这个顺服的一个钥匙教导。 Jadi saudara kalau melihat dari segi Alkitab, 我们从圣经的教导看， ketaatan itu hal yang paling penting. 那么顺服是最重要的。 Adam dan Hawa diciptakan pun saudara, Tuhan menginginkan ketaatan. 那么上帝创造亚当夏娃，也要他们顺服。 Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. 你不可以吃那分别善恶树上的果子。 Saat kamu makan pasti mati. 你们吃的时候，你们必定死。 Saudara itu jelas perintahnya. 这是上帝这个命令很清楚， Tapi Adam dan Hawa tidak taat 但亚当夏娃不顺服， sehingga dosa masuk di dalamnya. 以至于罪进到世界来。 Kepada semua hamba Tuhan di dalam Alkitab 对圣经里面所讲的上帝的仆人， yang dicatat oleh Alkitab, Tuhan menginginkan ketaatan dan semua hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. 上帝要所有的仆人、所有的子民对上帝有顺服的心。 Saya ingat perumpamaan yang Tuhan katakan mengenai hamba yang setia. 那我们记得主耶稣讲到关于这个管家的比喻， Saudara, hamba yang setia itu adalah hamba yang taat. 那么那个忠信的仆人是顺服的仆人， Ya, jadi hamba yang setia itu adalah hamba yang taat. 这个顺服的仆人， Taatnya kepada siapa? 那对谁顺服呢？ Taatnya kepada firman Tuhan. 顺服神的话。 Saudara boleh tidak taat kepada saya, 你可以不对我顺服， tapi saudara harus taat kepada firman 但 Tuhan. 你必须要对神的话顺服。 Kalau saya mengajarkan firman Tuhan, 若是我教导上帝的话， saudara bukan taat kepada saya, 你不是顺从我， tapi saudara taat kepada Tuhan dan firman-Nya. 乃是你顺服上帝和他的话。 Saudara, sebagai hamba Tuhan kita tidak membutuhkan tanda petik junjungan 我 kehormatan 们 dari 身 setiap 我们 manusia. 身为神的仆人，我们根本不需要人的尊崇， Tidak, kita tidak butuh 我们 itu. 不需要这一些。 Yang kita mau adalah kita semua taat kepada 那 Tuhan. 我们所要的是所有的信徒要顺服上帝的 Tidak ada 话， yang lain. 没有例外的。 Saudara, apa itu ketaatan yang total? 那完全的顺服是什么呢？ Tuhan katakan kepada Yosua, janganlah takut. 那么上帝对约书亚说：“你不要惧怕。 Saudara, saya senang dengan kata-kata Tuhan di ayat yang ke-6. ”我很喜欢第6节所说的。 Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. 你不要因他们惧怕，明日择时，我必将他们交付以色列人全然杀了。 Janganlah takut. 不要惧怕， Saudara, Tuhan lebih tahu keadaan Yosua dan tentaranya bangsa 上 Israel. 帝很清楚约书亚和他兵士们的情形。 Walaupun mereka telah mengalami banyak pertolongan Tuhan, 虽然他们经历了上帝多次的帮助， tapi tetap harus diberikan semangat baru. 他们仍然需要有个新的鼓励。 Jangan takut. 不要惧怕。 Saat saya membaca Yosua 当我读到约书亚记 pasal pertama, 第1章， Tuhan katakannya sama. 那么上帝对他说的话也是一样， Jangan takut, jangan gentar. 不要惧怕，不要惊慌， Teguhkanlah hatimu. 要刚强壮胆。 Itu Tuhan sampai bicara 3 kali. 那么在哪一段呢？3次强调。 Lalu kemudian bangsa Israel menyambutnya juga, berseru kepada Yosua, jangan takut. 以色列人也回应说：“不要惧怕。” Saudara, saya melihat kepada Yosua ini banyak sekali nasihat Tuhan kepadanya, satu kata,
jangan takut. 那么对约书亚呢，上帝常常引用这一句话，不要惧怕来鼓励。 Kalau saudara ingat khotbah saya, 可是你记得我所讲过的道， saudara, mengapa kepada Yosua dikatakan jangan takut? 为什么上帝要对约书亚说不要惧怕呢？ Saya percaya satu hal, 我相信一件事情， karena Yosua tahu karena Tuhan tahu keadaan Yosua. 因为上帝清楚知道约书亚的情形。 Yosua akan menggantikan Musa yang begitu luar biasa. 那么因为约书亚他要接替那伟大的领袖约摩西书亚的这份， Pasti hatinya penuh kegentaran. 肯定约书亚的心呢非常的战兢。 Sehingga nasihat Tuhan tidak pernah selesai, selalu mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. 以致上帝的话从来没有停止过，鼓励他不要惧怕，不要惧怕。 Saudara, saya percaya nasihat kepada Yosua ini juga menjadi nasihat kepada semua anak Tuhan. 我相信，上帝的勉励也是成为我们的勉励。 Selama pelayanan saya, 在我一生的服侍当中， saya selalu mohon kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya. 我一直向主呼求，上帝啊，你使我刚强， Melayani pekerjaan Tuhan 让我可以服侍你的工， bukan satu hal yang mudah. 不是一件很容易的事情。 Karena pekerjaan Tuhan itu sudah semuanya dinaungi oleh anugerah Tuhan. 我们所做的各样事工都蒙上帝的恩惠， Sehingga sudah seringkali sudah kita menghadapi suatu, ini bukan perusahaan. 这不是一个企业， Ini tidak seperti tentara. 跟军人也不一样。 Tapi pekerjaan Tuhan itu betul-betul dinaungi dengan anugerah Tuhan. 上帝的工作真的需要上帝的恩惠。 Karena itulah sudah, jangan takut adalah nasihat yang paling penting. 所以呢，不要惧怕是最好的劝勉。 Mengapa dikatakan jangan takut? 为什么说不要惧怕呢？ Karena Tuhan tidak mau pengalaman itu menjadi sandaran kita. 上帝不要我们以过去的经验成为我们的依靠。 Apalagi kemenangan-kemenangan yang diraih Yosua. 再加上约书亚曾经打过的胜仗， Kemenangan itu tidak boleh menjadi kesombongan. 这些胜仗呢，不能成为他们骄傲。 Jadi sudah, jangan takut menghadapi mereka. 不要惧怕面对他们。 Saudara ingat, sekarang banyak orang diajarkan di YouTube untuk apa? Bersandar kepada pengalaman. 今天我们在媒体上所看到的，教导我们依靠过去的经验。 Saudara kalau mendengarkannya secara sepintas, 若是你一下子的去听这些教导， mungkin saudara tidak menangkap itu. 可能你们不会去掌握到要点。 Sebab banyak kan percaya kepada Tuhan. 一直讲说要信靠上帝，信靠上帝， Berdoa dengan sungguh-sungguh. 真正的曾经祷告， Maka mukjizat akan terjadi. 那么这个神迹就会出现， Apalagi disaksikan orang-orang yang mengalami mukjizat. 而且有很多人去做见证。 Tuh lihat kan, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh percaya. 你看他们这样的沉静、相信、祷告， Tuhan itu maha kuasa. 那么上帝是全能的， Pasti mukjizat 那 terjadi. 么神迹肯定会发生。 Saudara, itu ajaran yang salah. 这是错误的教导。 Saudara, kita tidak boleh bersandar pada pengalaman 我们 kita. 不可以依靠我们过去的经验， Kita harus bersandar kepada Tuhan. 我们要完全依靠上帝本身。 Ingat yang sudah berapa kali saya khotbahkan. 我曾经几次在这里讲到， Musa mengalami 2 kali mujizat, 摩西曾经经历2个神迹， yaitu mengeluarkan air dari batu. 他可击打磐石出水。 Yang pertama adalah memukul batu. 第一次呢，击打磐石。 Yang kedua Tuhan perintahkan adalah berkata-kata kepada batu. 那么第二次，上帝是吩咐磐石出水。 Yang pertama pukul batu itu. 第一次你要击打磐石， Yang kedua katakan kepada batu itu. 第二次呢，上帝要他吩咐磐石。 Perintah Tuhan itu jelas. 上帝的话很清楚。 Yang pertama Musa lakukan. 那么第一次呢，摩西就照样实行。
Yang kedua, Musa tidak lakukan. 那么第二次呢，摩西没有照样实行， Musa tidak berkata-kata kepada batu. 他没有对这个磐石说什么话。 Tapi yang kedua itu Musa memukul batu itu 2 kali. 那么第二次呢，摩西是击打磐石2次， Mujizatnya terjadi. 那么神迹出现， Ya, air keluar dari batu. 水出来了， Tapi Musa melakukan dosa yang besar. 但是摩西犯了很大的罪过， Dan Musa tidak boleh masuk ke tanah 因 Kanaan. 为这样他就不得进到迦南地， Karena engkau tidak menghormati kesucian nama Tuhan. 因为你不尊敬耶和华的圣洁， Saudara, hukumannya berat. 那么他刑罚很严重， Tidak boleh masuk. 他就不能进迦南。 Bayangin loh, 40 tahun sudah memimpin, tinggal selangkah mau masuk, gak boleh masuk. 你想想看，40年带领以色列人经过旷野， Tuh. 到最后一步你不能进去 Tuhan gak punya perasaan ya. 啊？难道上帝没有情感吗？ Tuhan gak toleransi 啊 ya. 难道上帝没有妥协吗？ Hampir 40 tahun Musa setia memimpin. 40年，摩西很顺从的带领以色列 Hanya 人， satu kesalahan terakhir. 只有一个错误， Tidak boleh masuk. 他就不能进迦南。 Tuhan seolah-olah tidak punya belas kasihan. 好像是上帝没有怜悯的 Tuhan 心 seolah-olah tidak mengerti keinginan Musa, kerinduan yang besar melihat tanah 上 perjanjian. 帝好像是没有看到摩西渴望这个迦南地的心情。 Kalau ukurannya emosi saudara dan saya, 可是按照你我的感情 Tuhan harus masukin Musa ya. 啊，上帝必须要把摩西带领进到迦南 Tidak. 地。不是的， Ukurannya bukan emosi kita. 不是按照我们的情感， Ukurannya adalah standar kebenaran Tuhan. 乃是上帝的真理标准。 Jangan ngomong lagi Musa. 啊，上帝说你不要再提这个事情了， Jangan berdebat lagi. 不要跟我讲辩教了， Kamu tidak boleh masuk. 你不能进去。 Saudara, kita kalau punya pengalaman bersama Tuhan, 可是我们有跟上帝同行的经历， itu baik. 那是很好的。 Tapi sekali lagi saya ajarkan kepada 那么再 saudara. 一次，我教导你们， Pengalaman itu tidak boleh menggantikan Tuhan. 那么那个经验不能代替上帝， Pengalaman itu tidak boleh menggantikan firman Tuhan. 那个经验不能代替上帝的话。 Saya juga sama. 我也一样。 Saya mungkin punya pengalaman-pengalaman di masa lalu. 那过去我有很多的经历， Tuhan telah menolong saya 上 dengan 帝已经 pengalaman itu. 帮助了我。 Tapi pengalaman saya tidak boleh menggantikan Tuhan. 但我的经历不能替代上帝。 Ingat saudara, Tuhan tahu loh iman kita kepadanya. 要记得，上帝知道我们的信心。 Tuhan tahu kita percaya kepada pengalaman itu atau percaya kepada Tuhan. 上帝清楚知道我们是相信过去的经验呢，还是像上帝本身。 Sebab itulah saudara, Tuhan mau Israel menjadi berani karena Tuhan dan sepenuhnya taat kepada perintah 以色 Tuhan. 列人要因为上帝而完全顺服上帝， Jangan takut. 不要惧怕。 Saudara, kalau Tuhan katakan jangan takut, Tuhan betul-betul tahu kondisi keadaan kita. 若是上帝说不要惧怕，就说明他真正知道我们的情形。 Saudara, perintah Tuhan ini masih berlaku sampai sekarang. 那么，上帝的命令直到今天还是实行的。 Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Tom Perry. 有一个神的仆人名叫 Tom Perry， Obedience is a choice. 他说：“我们顺服是一个选择。 Ya, jadi ketaatan itu adalah suatu pilihan. 我们顺服是一个选择， Pilihan antara keterbatasan pengetahuan kita dan kekuatan kita. 就是说，我们的知识、我们的能力是有限的， Berbanding dengan hikmat dan kuasa Allah yang tidak terbatas. 以上帝无限的智慧能力做一个比较， Saudara, ini adalah hal yang sangat penting 这 sekali. 是很重要的一件事情。 Jangan takut. 不要惧怕， Kalau saudara sudah bisa mengalahkan ketakutan, tanda 表示 petik, 你能够战胜你心中的恐惧， maka engkau harus mengandalkan Tuhan. 那么你必须要依靠上帝。 Saudara, mengandalkan Tuhan itu adalah hal yang paling penting. 那么依靠上帝是最重要的事情。 Semua kereta, semua kuda
yang menjadi andalan perang harus dibakar dan dilumpuhkan. 必须消除的除灭所有的麻兵，还有他们的车辆。 Saudara, Israel itu cuma hanya tentara amatir. 那么以色列兵士呢，是一个普通的，不是专业的兵士。 Israel waktu dipimpin keluar dari tanah Mesir, 当以色列人离开埃及的时候， mereka tidak bisa berperang. 他们不能战争， Mereka hanya budak-budak. 他们过去所过的日子是奴隶的生活， Ya, mereka cuma budak. 他们只不过是个奴隶。 Berkelahi mungkin bisa, 打架可能还会吧， tapi berperang dengan penuh strategi itu nol. 但是有策略的战争，他们是不可能的。 Mereka disuruh menyandang pedang, tombak, dan 他 sebagainya. 们要带枪、带弓等等。 Tapi ketika menghadapi pasukan-pasukan Mesir dan pasukan-pasukan bangsa lain, 面对埃及兵丁还有其他民族的兵丁， pasukan bangsa lain itu punya kereta, punya kuda, punya perlengkapan yang luar 那 biasa. 这些外邦人的这个军队，他们装备的非常雄厚。 Tapi Tuhan perintahkan, jangan pakai kereta dan kuda. 但是呢，上帝吩咐他们不要用这个军兵马， Ya, kuda-kuda harus dilumpuhkan dan kereta-keretanya harus semua dibakar. 这些马匹要被砍断，那么车辆要被焚烧。 Mengapa Tuhan memerintahkan itu? 为什么上帝吩咐呢？ Karena Tuhan yang berperang. 因为是上帝去扮演重要的角色， Karena Tuhan yang mengalahkan mereka. 上帝要为他们征战。 Maka bangsa Israel tidak boleh menggunakan kereta dan kuda untuk berperang. 所以呢，上帝不允许这个以色列人用马兵还有车辆。 Saudara, ajaran Alkitab ini di luar logika manusia. 圣经的真理呢，跟我们逻辑有说不相合。 Dan memang saudara, Israel bisa keluar dari Mesir itu bukan karena kemampuan Israel. 那么以色列人能够出埃及，也不是因为以色列人的能力。 Sampai kereta kuda dari Mesir mengejar mereka. 当埃及的军兵、马兵追赶他们的时 Mereka 候， ketakutan. 他们非常的害怕。 Gimana 那 ini? 怎么办呢？ Kita akan mati. 那我们肯定会死掉。 Di depan kita lautan, di belakang kita kereta-kereta kuda Mesir. 我们面前是红海，后面有埃及的追兵， Kita mati. 我们肯定会死掉。 Tapi Tuhan melakukan mujizat. 但上帝为他们行神迹。 Tuhan menghambat mereka dengan tiang awan dan tiang api. 那么上帝用火柱、银柱来拦住埃及兵。 Dan kemudian Tuhan membuka Laut Merah. 以后呢，上帝为他们开了红海， Lalu Israel bisa maju dan menyeberangi Laut Merah. 那么以色列人可以渡过红海走干地。 Setelah mereka ke seberang, 当他们走过到对岸的时候， maka tentara Mesir datang menyusul. 那么埃及的追兵也跟上来了。 Dan akhirnya Tuhan menenggelamkan mereka dengan laut yang dikembalikan 以 lagi. 至于上帝用红海的水再一次把他们除灭。 Saudara, ternyata walaupun memang belum diketahui dengan pasti, banyak ditemukan sudah kereta-kereta di Laut Merah. 那我发现，在红海里面有很多沉淀的这些马兵还有车辆， Ya, tapi belum diketahui pasti itu di abad yang keberapa. 那么还没确定呢是什么时候的事情。 Saudara yang dikasihi 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， berapa kali bangsa Israel diminta tidak mengandalkan kuda dan kereta? 圣经好几次警告这个以色列人不用这个马兵还有车辆。 Tuhan mengajarkan Israel satu hal yang penting. 那么上帝教导以色列人一个很重要的功课， Andalkan Tuhan. 你要完全仰赖上帝。 Loh, Pak Yohanes, apakah kita tidak boleh pakai akal budi kita? 难道我们不可以用我们的理性吗？ Apa kita tidak boleh mengandalkan pengalaman 难 kita? 道我们不可以依靠我们的经验吗？ Saudara, kita menghitung, kita mengandalkan pikiran itu boleh. 那我们计算，我们用我的思想， Kita mencoba untuk belajar dari pengalaman, itu 我 boleh. 们从经验里面吸取教训，这也是应当的。 Tapi tidak boleh menggantikan Tuhan.
但有记得不能这些来替代上帝。 Ini yang saya mau ajarkan 这 kepada 是我 saudara. 所要教导的真理。 Jadi saudara, kalau saudara dan saya sakit, 当我们生病的时候， ya tetap juga pergi ke dokter dan minum 当然 obat. 要去看医生，去吃药。 Tapi saudara, itu pengalaman kita. 这是我们的经验， Itu juga pakai akal budi 也 kita. 用我们的智慧。 Tapi jangan lupa kita memohon kepada Tuhan, Tuhan memakai obat-obatan dan memakai dokter. 但不要忘记，我们仍然要求告上帝，让上帝使用这些医生，使用这些药物。 Itu salah satu contohnya. 这是个这个例子。 Ada yang mengajarkan, 一些教导 tidak boleh pakai dokter, tidak boleh pakai obat. 不可以用医生，不可以用药物， Doa saja kepada 单 Tuhan. 单祷告， Percaya, 相信， pasti kamu besok sembuh. 那明天肯定你会得做医治。 Itu iman yang ngawur. 这是错误的信心。 Tapi ada juga yang mengatakan, saudara, pergi ke dokter yang penuh pengalaman, pergi beli obat yang paling mahal, paling manjur, pasti sembuh. 那么你要找那个最有经验的医生去买最贵的药物，你肯定会得 Tapi 医治。 tidak pernah mengandalkan Tuhan. 从来没有仰赖上帝， Ini juga salah. 这是错误的。 Saudara, mengandalkan Tuhan itu yang pertama. 我们依靠上帝是所要的， Yang pertama. 是第一个。 Kalau yang lainnya itu juga menyertai. 那么其他的呢是附带的。 Artinya saudara, dengan mengandalkan Tuhan, kita juga boleh memakai akal budi kita dan memakai pengalaman kita. 意思是说，我们靠上帝以后呢，我们也可以用我们的聪明、智慧和经验。 Tapi kembali lagi, mengandalkan Tuhannya itu yang pertama. 那么依靠上帝是首要的，是第一个的。 Saudara, pada waktu COVID, 当这个疫情的时候， ada orang yang begitu mengandalkan dokter dan mengandalkan 有 obat-obatan. 很多人怎么样依靠医生、药物， Tapi ada yang mati juga. 那么仍然也有人死亡。 Bahkan yang saya dengar, saudara, bahkan dia menyediakan oksigen, tabung oksigen begitu banyak, mati juga. 他们预备了许多这个氧气筒，最后还是死掉。 Tapi ada juga yang ngawur, tidak perlu obat-obatan, tidak perlu dokter. 那也有人说不需要药物，不需要医生， Percaya Tuhan saja, 单单相信上帝， gak mau pakai masker lagi. 也不要用这个口罩， Merasa diri Superman, 把自己当作是个超人， imannya kuat. 有坚固的信心。 Kena COVID mati. 最后呢，也被感染而离开世界。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， sekali lagi mengandalkan Tuhan itu ajaran yang paling utama. 那我们信靠上帝是最重要的教训。 Menurut perhitungan ilmu perang, 那么按照这个战争的策略， tanpa kereta dan tanpa kuda, Israel itu tidak bisa menang. 若是没有马兵，没有这个车辆，以色列人不能取胜。 Tapi yang dicatat di Alkitab, saudara, 但圣经的记载， karena yang berperang itu Tuhan. 因为带领战争的是耶和华上帝， Jadi saudara, karena yang berperang Tuhan, Israel menang. 那因为带领战争的是耶和华上帝，所以以色列人最后战胜了。 Menangnya bukan karena Israel lebih hebat, 那么他们能够得胜，不是因为比别人更厉害， bukan karena Israelnya itu yang punya taktik yang hebat, 不是因 bukan. 为以色列人有什么更高明的这个策略 Bukan 战术， juga karena Yosua dan Israel itu pakai kereta dan kuda. 也不是因为约书亚和以色列军兵用这个马兵车辆， Tidak, 不是， semuanya karena Tuhan. 完全是因为上帝自己， Itu pelajaran. 这是一个教训。 Jadi saudara dan saya dalam menjalani hidup bersama 让我 Tuhan, 们过人生与上帝同行， usaha kita, 我们的事业、 kehidupan rumah tangga 家 kita, 庭生活， ya, apapun yang kita lakukan, 我们所做的一切， mengandalkan Tuhan itu yang pertama. 那么我们依靠上帝是最重要的。 Dan Tuhan tahu kita betul-betul mengandalkan Tuhan atau bukan. 那么上帝清楚知道你的性质是不是真正依靠他。 Sebab itu kemenangan penuh terjadi karena Tuhan. 那么我们能够完全的得胜，是因为上帝， Diikuti oleh ketatan total 因为我 oleh 们 Yosua dan Israel. 约书亚和以色列人有完全的顺服。
Ayat 15 saya senang sekali. 我喜欢第15节， Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 凡耶和华所吩咐摩西的，又素雅没有一件结带不行的。 Saudara, dalam melayani Tuhan juga sama. 我们服侍上帝也一样， Saya terus belajar 我不断的学习， mengandalkan Tuhan. 依靠上帝， Bukan pakai uang, 不是用钱， bukan pakai kekuasaan, 不是用权柄， bukan pakai pengaruh, 不是用影响力， bukan pakai ngumpulin teman-teman bolo-bolo jadi kubu-kubu membela kita. 不是用这个群众来拥护自己， Bukan pakai akal manusia, 不是用人的智慧， tapi hanya berdoa mengandalkan Tuhan. 那么祷告仰赖上帝， Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menolong. 求上帝帮助。 Saya sering kali berdoa, Tuhan saya takut, saya gentar. 我常常祷告说：“主啊，我胆怯，我害怕， Tuhan tolonglah 求你 saya. 帮助我， Karena saudara itulah sandaran kita. 因为他是我们唯一的依靠， Menunjukkan bahwa kita ini rendah hati. 说明我们是一个很谦卑的 Bahwa 人， kita tidak punya 我 kekuatan, 们没有势力， tidak punya kuasa 我 apapun. 们没有什么权柄， Dan pengetahuan kita 那 terbatas. 我们的知识也是有限的， Kita tidak tahu masa depan 我 kita. 们不知道我们前面的道路， Karena itu kita hanya mengandalkan hikmat Tuhan dan kekuasaan Tuhan. 所以呢，我单单依靠上帝的智慧和权柄。 Saya senang dengan kata-kata Samuel ini. 我很喜欢撒母耳所说的话， Ketaatan lebih baik daripada korban. 听命胜于献祭。 Samuel kemudian berkata, mana yang lebih berkenan kepada Tuhan? 撒母耳 Ibadah-ibadah korban persembahanmu atau ketaatanmu kepada suara Tuhan. 那么撒母耳说，哪一样更重要呢？是你的献祭呢，或者是听命于上帝的话？ Dengarlah, ketaatan itu lebih baik daripada korban. 你要听，顺服比献祭更重要。 Menundukkan diri kepada Tuhan lebih baik daripada semua korban-korban yang kau berikan. 我们顺从上帝，谦卑比任何的献祭还有更好。 Pemberontakan itu adalah hal yang sangat memalukan di hadapan Tuhan. 那么在上帝面前，你背叛他是最羞辱的。 Saudara yang dikasih 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， taatlah kepada Tuhan. 你要顺服上帝。 Bagaimana taat kepada 那 Tuhan? 怎么样顺服呢？ Baca Alkitab, 我们要读神的话， belajar dari Alkitab. 从圣经的话里面学 Dari 习。 Alkitab itu kita ambil prinsip-prinsip arti ketaatan. 我们可以领取许多顺服的原则。 Saudara, kalau semua hamba Tuhan dan anak Tuhan setia kepada Tuhan lewat Alkitab, 可是我们所有的神的仆人、神的儿女，在圣经里面顺服， maka saudara luar biasa sekali yang akan terjadi. 那么有很多神迹会发生的。 Tapi kenyataannya tidak. 但事实却不是如此。 Banyak orang menganggap diri taat kepada Tuhan, 有人说自己是顺服上帝， tapi sebetulnya tidak taat kepada Tuhan. 但实际上却没有完全顺 Tapi 服， taat kepada kemauannya sendiri, 还是顺服自己的意愿， taat kepada prinsipnya sendiri, 顺服在自己的原则上， bukan taat kepada Tuhan. 不是顺服上帝。 Kita belajar, saudara. 我们必须学习， Tuhan tahu 上帝知道 kita betul-betul taat atau tidak. 我们是否完全的顺服。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkati firman-Mu ya Bapa yang telah kami dengar. 天父，求你赐福我们所听的信息， Ketaatan total adalah yang Tuhan mau. 因为你要我们完全的顺服， Supaya kami jangan takut, 让我们不惧惧怕， jangan takut dalam menghadapi kehidupan di muka bumi 我 ini. 们不惧怕面对人生的道路， Dan mengandalkan Tuhan itulah yang utama. 让我们知道信靠你是第一最重要的事。 Tolonglah ya Bapa firman-Mu ini. 帮助我们明白你的话， Supaya umat-Mu mengerti dan memahami 让我 dengan 们可以 baik. 完全的理解。 Berkatilah ya Bapa semua anak-anak-Mu. 求你赐福你的每一个儿女们， Agar kami dengar-dengaran kepada
Tuhan dan kehendak Tuhan. 让我们听命，听你的旨意， Dengar doa kami 垂 Bapa, 听我们的祷告。 dalam nama Tuhan Yesus 奉靠耶 Kristus. 稣基督的圣名， Amin. 阿门。